Muka surat 24, buku kecil 40 kisah menarik dari Al-Quran susunan Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Zamri Hashim yang merupakan mudir Ma'had Darut Tawjih. Allahu Akbar. Fasal yang ke-10, muslimat tengok. Memohon keampunan dan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu ya Allah, jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa 'an ashabina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Salwa yang sudi jemput saya. Dan minta maaf juga sebelum ni kena reject. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Benda biasa bagi seorang pendakwah macam itulah kan. Dan juga sahabat-sahabat muslimat yang dirahmati oleh Allah, paling semangat sekali bertadarus muslimat lah, betul tak? Muslimut dia pilih waktu malam. Siang-siang dia tak pilih waktu malam je. Allahu Akbar. Alhamdulillah, muslimat yang dikasihi, yang dicintai, salam Ramadan. Ramadan Karim. Moga Ramadan kali ini Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala redha kita, insyaAllah. Allah Ta'ala pandang kita dengan rahmat dan kasih sayangnya, insyaAllah. Allah Ta'ala ampun dosa kita. Allah Ta'ala buka pintu syurga kepada kita. Allah Ta'ala tutup pintu neraka bagi kita. Allah Ta'ala limpahkan segala rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini muslimat buka muka surat 24. Muka surat 24, buku kecil 40 kisah menarik dari Al-Quran susunan Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Zamri Hashim yang merupakan mudir Ma'had Darut Tawjih. Allahu Akbar. Fasal yang ke-10, muslimat tengok. Memohon keampunan dan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon keampunan dan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Dalam surah An-Nisa ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Kalaulah mereka ketika menganiayanya diri mereka sendiri, iaitu dalam kurungan ditulis buat dosa. Maksud kata kita buat dosa tu bukan salah siapa-siapa, salah diri sendiri. Wala tulqu aydiyakum ila tahlukah, dengan kamu menjerumuskan diri kamu ke jurang kebinasaan, contoh. Tapi buat dosa tu jurang kebinasaan lah. Tak ada siapa salah lah, jangan duk salah orang lain, kita sendiri. Kita yang Allah Ta'ala beri akal, Allah Ta'ala beri panca indera untuk mengetahui perkara yang salah dan perkara yang benar,
Akal yang akan jadi filter dia. Melalui apa? Melalui Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan kepada kita melalui lidah para warasatul anbiya, para ulama. Maka kita boleh filter dah dengan akal yang Allah Ta'ala bagi. Kita dah jadi mukallaf dah. Apa maksud mukallaf? Dah diberi tanggungjawab, bebanan untuk sami'na wa ata'na. Jadi kita dah ada dah perkara-perkara yang menjadi penolong bagi kita untuk menerima ataupun menolak melalui syariat Allah Subhanahu Wa Taala. So perbuatan dosa tu kita sendiri yang pilih. Kullu muyassar lima khuliqa lahu. Setiap sesuatu itu dipermudahkan dengan apa yang kita pilih. Maha adilnya Allah. Adilnya Allah. Kita pilih nak buat dosa, kita cari alternatif nak buat dosa, Allah Ta'ala mudahkan. Pilih nak buat baik, nak datang masjid Al-Falah, nak tadarus, kemudian nak belajar, nak masuk kuliah ilmu. Semua tu kita yang pilih dan Allah mudahkan kita. Semuanya dalam takdir Allah. Itu hakikatnya. Adapun dosa yang kita lakukan, siapa pilih? Sendiri. Ke mak ayah paksa buat? Suami paksa buat? Tak, dia sendiri-sendiri dia nak. Nafsu dia nak. Bulan Ramadan ni syaitan dah terbelenggu. Tinggal lagi nafsu je. Kalau kata sama je sifat bulan Ramadan dengan sebelum Ramadan dengan dalam bulan Ramadan ni macam sama je, nampak tak ada beza pun. Agak-agaknya siapa lebih besar, nafsu ke syaitan? Allahu Akbar. Sebab nafsu tak dibelenggu, syaitan yang dibelenggu. Tu tanya diri sendiri, tepuk dada, tanya iman selamat, takut dia tanya selera. Habis. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Itu perbuatan dosa dan kesalahan. Kena ingat saya tak ada dosa, tak boleh. Kullu bani Adam al-khata'un. Setiap anak Adam ini khata' ni salah, berdosa setiap daripada kita. Kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad, ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Mereka datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mu tu siapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Ta'ala ni suka orang yang bertaubat. Setiap malam dia nak taubat pun tak apa. Setiap malam nak buat solat sunat taubat pun silakan. Setiap malam, setiap hari nak istighfar beribu-ribu kali, silakan. Allah Ta'ala suka. Ustazah rasa macam tak ada dosa dah sebab dia istighfar banyak lah ni. Dia ada dosa ke? Dosa perasan. Perasan sok baik gitu. Macam tu lah lebih kurang kan. Perasan solehah. Bermula dosa orang buat baik ni bila dia rasa dia baik. Tu dosa dia. Oh, semalam dah tahajud Allah orang lain. Sampai hari ni sahur tak penuh lagi lah, tinggal tahajud. Kau ada? Dia tanya pula orang kan. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Kemudian Allah Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Okey, ayat ni sebenarnya dia ada kisah di sebalik ayat ni. Kisah dia tentang bertawassul dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul dengan baginda sallallahu alaihi wasallam memang dianjurkan dalam agama Islam. Bertawassul tu kita kena faham dulu macam mana bertawassul, maksud bertawassul tu.
Istighasah tu macam mana? Tu istighasah lain sikit lah pada tawassul tu. Kita tengok apa maksud dia. Kalau kita tengok Imam Malik, Imam Malik dia kata, kalau kita pergi Madinah, ni panduan untuk kita ni, pergi Madinah, biasanya kalau kita nak pergi Raudhah, nak pergi ke ke tempat Raudhah, kita akan lalu kan, kita akan nampak lah pintu-pintu kan, pintu-pintu makam yang kita tengok daripada jauh je. Makam tu jauh ke dalam lagi kita tengok. Biasanya kalau kita nak pergi, nak ziarah ke Madinah, apa yang kita niatkan? Kawan-kawan pun bagi tahu dekat kita, kalau kamu pergi Masjidil Nabawi nanti ni, kamu sampaikan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Kawan-kawan pesan kan? Kita niat pergi ke sana, apa yang kita sebut biasanya? Imam Malik kata jangan sebut pergi ziarah kubur Nabi. Sebut pergi ziarah Nabi, bukan ziarah kubur. Allahu Akbar. Para Nabi hidup. Para Nabi solat di dalam kubur masing-masing hidup. Maka bila kita sebut niat yang pertama kita nak pergi ziarah Madinah ni, yang pertama tujuan kita nak ziarah Masjidin Nabawi, nak melakukan solat sebanyak-banyaknya sesuai dengan satu hadis ya, solat di Masjidin Nabawi bersamaan 1000 kali ganda berbanding solat di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100,000 gandaan. So kita pergi tu nak buat amal ibadah banyak-banyak, nak solat banyak-banyak, nak sedekah banyak-banyak, nak baca Quran banyak-banyak. Apa lagi kita boleh buat? Maksud kata yang baik-baik, yang bersifat ibadah, kita pergi ke Madinah, itulah yang kita nak buat. Allahu Akbar. Kemudian kita nak berziarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berziarah baginda sallallahu alaihi wasallam, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh saja berdoa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik pernah ditanya, macam mana cara nak doa? Kalau nak berdoa bila pergi ziarah Nabi, nak berdoa tu nak menghadap kiblat kan, nak menghadap ke arah baginda? Kata Imam Malik, aku lebih suka menghadap ke arah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab kiblat bagi doa ila sama. Qiblatud doa ila sama. Qiblatus salah ila al-Ka'bah. Kiblat doa tu ke langit. So jangan pekuk nama muslimat masa berdoa ni. Duk pekuk macam ni. Ni macam ni betul-betul menadah. Menadah. Bukan mengangkat. Menadah tangan. Allahu Akbar. Masa nak solat baru betul-betul kita kena menghadap ke arah kiblat, arah Kaabah. Itu sebab Imam Malik kata, seandainya aku bila berziarah Nabi, aku lebih suka membelakangi kiblat dan menghadap ke arah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok tuan Arab yang jaga-jaga dekat situ kan, kita tengok kita pun angkat tangan menghadap ke arah makam Rasulullah SAW, makam sahabat apa semua. Dia kata apa? Berdoa tu dekat kiblat tu, dia kata. Bukan dekat sini. Dah dia tak tahu. Dia tak tahu kan. Allahu Akbar. Bukan semua yang duk jaga tu tahu. Kalau dia alim ulama, dia tak payah dijaga orang tu lah. Kan. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Okey. Seterusnya. Yang kedua disebut di sini, dia ada dalil yang kedua. Bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dilakukan ketika baginda masih hidup dan selepas kewafatannya. Ayat ni ketika baginda masih hidup dan selepas kewafatan baginda pun masih lagi kita boleh bertawassul. Nanti kita tengok apa kaedah cara kita nak bertawassul tu. Bahkan Nabi Adam alaihi salam, ni dalil dia.
Nabi Adam alaihi salam selepas melakukan kesilapan. Apa kesilapan Nabi Adam alaihi salam? Dia turut cakap siapa tu? Dia ikut cakap isteri dia kan, Siti Hawa. Itu semua dalam rencana Allah Subhanahu Wa Taala, nak hantar, nak jadikan khalifah atas muka bumi. Kemudian Allah Taala nak tunjuk khalifah pun ada salah dan silap. Khalifah pun ada lupa. Khalifah pun ada kelemahan dia. Macam itulah Allah Ta'ala nak tunjuk sifat fitrah manusia tu. Walaupun Allah Ta'ala lantik jadi khalifah, ada kelemahan dia, ada kesilapannya, ada kelupaannya. Semua tu apabila bertaubat, Allah Ta'ala terima. Jangan jadi ego macam syaitan. Syaitan, Allah Ta'ala perintah sikit je pun perintah. Suruh apa? Sujud kepada Nabi Adam setelah mana Nabi Adam diciptakan. Dia rasa ego, dia tolak, dia kata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api dan kau ciptakan Nabi Adam ini daripada tanah. Apa kes? Dia kurang macam tu lah kan. Apa dia punya beza dia tu? Tinggi kot, aku api, dia tanah. Macam tu lah. Lepas tu lah dia berputus asa daripada rahmat Allah. Cuma satu je dia minta izin kepada Allah, yakni untuk ditangguhkan ajalnya. Dia seorang-seorang tak mau masuk neraka. Dia nak ajak ramai. Dia nak pergi by group. By group. Dia nak masuk ramai-ramai. Kemudian nanti dia lepas tangan. Manusia ni akan marah dia. Kamulah iblis. Masuk aku gini. Dia dah taribat siadak, dah berlepas tangan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian Nabi Adam alaihi salam, godaan ni muslimat bukan biasa-biasa punya godaan. Selagi tak buat, selagi itulah dia datang duk iklan. Siapa tak makan buah ni, nanti dia tak kekal dalam syurga. Nak kekal dalam syurga kena makan buah ni. Ni buah Allah Ta'ala tak bagi tahu kat siapa pun. Aku saja yang tahu. Macam tu dia punya war-war dia tu. Macam-macam idea dia datang dalam rupa bentuk. Kita kalau hari-hari kena pujuk macam tu. Sifat mempujuk ni nafsu muslimat. Sifat bisik syaitan je. Yang pujuk tu nafsu. Kalau hari-hari kita tak ada, sebenarnya kita tak ada pun siapa-siapa yang mai bisik kat telinga kita macam tu, betul tak? Tapi ada, mata kita selalu lalu dekat mall tu ada potongan. Tak apalah, pergi dululah Masjid Al-Falah. Masa tadarus kan, hari pertama tak ingat sangat, balik nanti jumpa pula. Nampak lagi, besok datang lagi, dah baca tadarus dah tak ingat apa dah muslimat. Duduk tak awang-awang, selepas ni nak kena pergi, itu pujukan dia kata, itu nafsu yang dilalui oleh Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa, Masya Allah, Tabarakallah, sangat getir sebenarnya. Walaupun duduk dalam suasana yang dah syurga, duduk dalam suasana yang kita kata penuh dengan kenikmatan, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, tapi mereka menghadapi sedikit ujian yang besar. Itu nak menunjukkan manusia ni ada naluri, kehendak dia. Bagi betih nak paha. Macam tu lah. Lebih kurang. Betul tak? Kalau kita tengok hari ni, kita pun macam tu lah. Saya ni kalau ada 1 juta lah Ustazah. Dia kata macam tu. Macam-macam saya nak buat. Saya nak derma anak yatim lah. Saya nak derma asnaf lah. Saya nak bagi zakat lah. Tak ada sebut langsung yang nak beli kereta tu. Yang nak bayar deposit rumah tak ada langsung. Tiba-tiba memang betul dapat 1 juta. Ustazah tak cukup Ustazah. Kalau hari ni saya jadi jutawan, besok kan saya belanja hilang title jutawan, jadi tak ketahuan. Dia kata macam tu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Tu manusia kan, dia punya kehendak dia tu. Naluri, ingin tahu. Orang buat, kita kata apa, orang buat macam teka-teki sikit pun kita dah tak boleh dah. Betul tak? Kita lebih suka yang surprise ni. Suka nak mengambil tahu kan. Allah Akbar, Masya Allah, Tabarakallah.
Kemudian Nabi Adam alaihi salam selepas melakukan kesilapan, maka Nabi Adam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin bihaqqi Muhammad. Nabi Adam alaihi salam berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan menggunakan nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Adam. Kita ni patah lagi. Jangan pakai minta aja. Nak bertaubat pada Allah jangan pakai minta, kita gunakan. Guna tawassul dengan nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita kita nak tawassul. Mungkin orang tanya, Ustazah boleh tak tawassul dengan nama para guru kita yang soleh? Para suami kita yang soleh pun boleh. Anak-anak kita yang soleh pun boleh. Muslimat, saya pernah jadi satu peristiwa muslimat. Ni sendirilah punya jadi ni. Dia nak test keyakinan tu. Pernah satu hari tu saya terlekat tulang. Tulang yang lekat tu bukan dia terlekat sambil berdiri ni tak. Tapi dia melekat melintang. Bayangkan muslimat. Saya dah habis ikhtiar. Saya punya ni dah bengkak dah ni. Allahu Akbar. Segala air dalam tudung periuk pun saya hentam. Orang bagi petua kan. Lepas tu bagi tanya masa tu bapak mertua ada lagi. Macam-macam petua dia bagi. Semua ikut. Tak jalan muslimat. Apa dosa aku ni ya Allah. Kau nak bagi apa kepada aku ni ya Allah. Saya minta pula encik suami pula suruh doakan. Siap dia pegang urut tengkok ni. Tak jadi apa. Allahu Akbar. Akhirnya saya ambil uduk. Saya solat sunat 2 rakaat. Kemudian saya berdoa, ya Allah, saya pegang sini, saya pun berdoa, ya Allah, berkat kesolehan anak-anakku dan berkat kesolehan suamiku. Tak berani nak sebut sendiri sebab tak soleh. Tak berani. Sebut suami dengan anak pun jadilah. Masya Allah, tabarakallah muslimat. Bukan kata besok tu baru hilang. Serta merta. Allahu Akbar. Inilah keyakinan ya. Kita bertawassul dengan berkat. Tak minum pun dah habis ikhtiar dah. Sebelum tu pun dah macam-macam air dah minum. Allahu Akbar. Itu yang kita lakukan dengan tawassul. Berkat kita sebut. Macam kita sebut berkat Nabimu baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah lebih kurang. Maksud kata boleh bertawassul dengan para nabi, boleh bertawassul dengan para masyayikh, boleh bertawassul dengan orang-orang yang soleh. Kalau bertawassul dengan diri sendiri nampak perasan sangat. Jangan. Bertawassullah dengan orang-orang yang soleh. Kalau muslimat ingat dalam kitab Riyadhus Shalihin, 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua, masing-masing bertawassul dengan diri sendiri. Seorang bertawassul sebab apa? Dia banyak khidmat kepada orang tuanya. Dia sanggup simpan susu balik, nak bawa susu, tengok mak ayah dia tidur, anak dia berjaga dan lapar, minta dia tak bagi. Simpan untuk ibu bapa dia. Kalau kita tak apalah, ambil lah, besok mak beli lain. Nampak? Mak bangun pagi, mana dia susu yang kamu janji semalam? Allahu Akbar. Masya Allah. Bila cerita pasal susu ni, saya ada cerita sikit. Bagaimana seorang sahabat yang bernama Miqdad dengan doa, mesti perasan tak? Kalau ada orang bagi dekat kita makanan ke apa-apalah pemberian, ada satu doa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Doa dia apa? Allahumma at'amani, Allahumma mat'imman at'amani wasqiman saqani. Doa tu dia ada kisah dia. Di mana satu ketika Sayyidina Miqdad datang dengan 2 orang sahabat, datang dalam keadaan kelaparan. Dia pun jumpalah sahabat yang lain dulu. Ada 2 orang sahabat. Tak silap saya, yang pertama Sayyidina Abu Hurairah berhenti dekat tepi jalan dengan keadaan terik mentari. Buat tanyalah soalan. Kot sekejap lagi Sayyidina Abu Hurairah kata, tak apa, mai kita sembang kat rumah. Macam itulah kan. Yang syoknya dia pun terang dekat situ juga. Yang dia orang ni bukan nak tahu sangat, tahu dah semua tu. Cuma kot lah nak ajak. Betapa bermaruahnya sahabat dia tak bagi tahu pun, kata dia dalam keadaan kelaparan. Kemudian jumpa Sayyidina Abu Bakar pula buat macam tu juga.
Tanya Sayyidina Abu Bakar pun terang panjang lebar dekat tepi jalan tu juga. Tak ajak pun pergi rumah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sayyidina Miqdad kata semua tu faham dah sebenarnya. Duk tunggu poin ajak pergi rumah aja. Ajak makan. Akhirnya bila mereka bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tengok muka pun tahu dah ni muka kelaparan. Hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu lah muka ni muka lapar ni. Kan? Kita saya sampai hari ni tak tahu lagi muka muslimat muka apa. nampak apa? Senyum je. Ni okey lagi lah kan. Baru 2/3 daripada hari ni, daripada pagi sekarang sampai petang ni. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah ajak ke rumah. Rasulullah pesan kat Sayyidina Miqdad, dekat sana ada kambing. Saya cerita mafhum hadis ya. Kat sana tu ada 2 ekor kambing. Perahlah kedua-duanya, penuhkan mangkuk, minumlah kamu berdua, 1 mangkuk lagi simpanlah berbaki untuk aku. Simpanlah. Rasulullah keluar masa tu. Maka Sayyidina Miqdad pun buat sebagaimana yang Rasulullah minta. Bila mana mereka berdua dah mula minum, habis 1 mangkuk, rasa tak cukup. Syaitan pun datang. Tidur tak jerak. Dah cuba pejam mata tapi tak jerak tidur. Jerak tu maksud dia apa? Tak lelap. Lelap juga tapi orang panggil tak lena lah. Tak nyenyak. Sebab perut ni masih ada 2/3 lagi yang perlu diisi. Allahu Akbar. Akhirnya Sayyidina Miqdad ikut. Iblis kata apa? Kamu minumlah, Rasulullah orang tak kisah. Mesti kalau dia pergi tu dia balik lambat, mesti orang jamu punya. Kan mesti orang jamu punya. Kalau saya macam tu lah juga muslimat. Duk harap ni waktu maghrib ustaz pergi surau, pergi masjid, biarlah ada makanan kat dia. Tak gaduh nak masak lah. Macam tu. Balik-balik tu benda pertama tanya makan apa tadi kat surau. Kalau dia kata tak makan apa, okeylah. Tak kata apalah. Kalau dia kata ada orang jamu, alhamdulillah, macam nak sujud syukur. Lebih kurang macam tu lah. Syaitan pun bisik. Kamu makan tak apa. Susu kita boleh sebut makan. Kita boleh sebut makan. Minum pun boleh sebut, makan pun boleh sebut sebab khasiat dia dalam tu. Sangat mengenyang, macam madu, betul. Macam air zam-zam. Macam tu lah. Lepas tu dia pun pergi ambil mangkuk last baki yang Rasulullah SAW yang suruh simpan tu, dia pun ambil minum. Bila dia minum sampai habis sahaja, syaitan mai balik kat dia. Syaitan kata apa? Sudah, ayo minum habis-habis. Kurang macam tu. Rasulullah balik sat lagi. Rasulullah tengok susu tu tak ada sat lagi. Habislah kamu kalau Rasulullah angkat tangan doa dekat Allah pasal kamu. Sudah, dia dah tak boleh tidur dah. Dia selimut pun tutup bawah atas terbuka, tutup atas bawah terbuka. Dia tunggu Rasulullah balik. Yang tadi kut-kut kenyang boleh tidur, tak boleh juga, syaitan dia ganggu. Tadi dia paksa minum, sekarang dia ngusik pula. Kemudian dia tunggu Rasulullah balik. Bila Rasulullah balik, Rasulullah pun tengok dia orang tidur. Rasulullah bagi salam pelan je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak baginda. Buka pintu, masuk. Rasulullah macam biasa pergi dekat tempat meja tu, bukalah tudung, tengok mangkuk tadi kosong. Sayyidina Miqdad ni duk usha di balik selimut, dia tengok aja kan apa dia nak buat lepas ni. Apa dia nak buat? Tengok Rasulullah pun angkat tangan. Tadah tangan nak doa, habislah aku lepas ni, dia kata. Apa yang Rasulullah nak buat ni, Masya Allah, takutnya apa yang dia nak doa dekat aku ni, kan dia doa celaka kan habis, dia suruh aku simpan, aku tak simpan, aku minum sampai habis. Kemudian Rasulullah pun tadah tangan, Rasulullah baca, Allahumma ta'imman at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberi makan kepada kami, dan berilah minum kepada orang yang memberi minum kepada kami. Kita setiap pemberian orang, present ke, makanan ke apa, jangan lupa baca doa tu untuk dia. Itu barokah. Apa saja yang diberi, sifat kecil ke, sifat dia besar ke, baca doa tu. Dia tak jadi bagi, baca juga. Orang tak jadi bagi, tak maulah doa, baca juga. Kes berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam, tak dapat pun susu, tapi Rasulullah baca.
Sayyidina Miqdad bangun-bangun tengok-tengok Sayyidina Miqdad, Masya Allah, aminkan doa tu. Sayyidina Miqdad pun gelak macam nak terguling lah juga. Seronok lah dia. Rasulullah pun tanya, dia pun cerita kat Rasulullah. Rasulullah kata apa? Wahai Miqdad, kamu pergi ambil kambing tadi, kamu perah susu. Sebenarnya kambing tadi tu dah habis dah susu, kan kena tunggu esok pula, bukan segera nak ada. Maka Sayyidina Miqdad ambil, tengok-tengok kambing tadi penuh kantung susunya. Allahu Akbar, pemberian daripada Allah. Itu dia asal usul doa. Allahumma at'imman at'amani wasqi man saqani. Allahu Akbar, insyaAllah, tabarakallah. Okey, kita sambung. Bahkan Nabi Adam AS selepas melakukan kesilapan telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW agar Allah mengampuninya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ketika itu belum diciptakan. Nampak tak? Ini dalil kita boleh bertawassul dengan walaupun Rasulullah wafat. Nanti cara tawassulnya kita ajar. Al-Imam Al-Hakim menyebut riwayat hadis ini berkaitannya dalam kitab Al-Mustadrak. Ada usul dia. Al-Imam Al-Utbi bercerita, satu ketika aku duduk di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badawi mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kalau kita nak bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sekali lagi kita sebut ramai-ramai. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Selawat dan salam ke atas kamu baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Lalu seorang Arab Badawi mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, salam sejahtera ke atasmu wahai Rasulullah. Itulah as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Aku telah mendengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang maksudnya, dan kalau mereka ketika menganiayakan diri mereka, ni yang kita baca tadi ni, law annahum idzalamu anfusahum. Itu dia punya ayat dia tu yang kita baca ni. Dan kalau mereka ketika menganiayakan diri mereka sendiri dengan membuat dosa dan kesalahan yang datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Dan aku telah datang kepadamu. Tadi ni Arab Badawi bagi salam pertama kali kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia berbicara dengan Nabi. Bukan sekadar kita berdoa saja, berbicara. Bila kita berdoa, berkat, kita sebut berkat baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mohonlah kepada Tuhanku ya Allah, mohonlah kepada Tuhan untuk mengampuni dosaku. Kalau kita doa ya Rasulullah ampun dosaku, tu salah. Itu salah, tu syirik. Tapi kalau kita minta ya Rasulullah, mohonlah kepada Tuhan agar ampunkan dosaku ya Rasulullah. Sebagaimana Arab Badawi ni buat. Ya Rasulullah, aku datang jauh ni ya Rasulullah, aku datang dari Subang Jaya ni ya Rasulullah, aku datang dari Malaysia ni ya Rasulullah, jauh aku datang bawa dosa yang sangat banyak, aku bawa diri yang sangat hina, aku bawa iman yang berdebu ya Rasulullah. Kita boleh bersembang-sembang. Dalam satu hadis saya sebut mafhum, kita boleh sembang dengan orang mati. Kita pergi ziarah mak ayah kita, kita boleh sembang, cerita perihal kita. Mak, saya dulu kecil lah ni makin besar. Kan? Boleh cerita aja. Dulu saya sedih bertahun-tahun kerana mak tak ada. Sekarang saya dah besar dah mak. Dah ada anak ramai dah mak. Macam itulah. Kalau dulu saya kurus, sekarang saya kembang sikit mak. Boleh je cerita aja tentang perihal kita, tak apa. Sebab penghuni kubur tu dengar. Saya dah ceritakan hari tu macam mana penghuni kubur ni dengar.
dan lebih sensitif telinga mereka daripada orang hidup. Kalau penghuni kubur dengar, baginda sallallahu alaihi wasallam apatah lagi. Betul. Maka kita cerita, ya Rasulullah, kami bawa sekeping hati, aku bawa sekeping hati, sekeping iman yang berdebu, bawa dosa yang penuh, syarat dengan dosa. Aku bawa jasad, ruh yang penuh dengan kehinaan ini. Ya Rasulullah, mintalah kepada Tuhanku supaya ampunkan dosa-dosaku. Menangis pun tak apa muslimat. Tak boleh menangis. Menangis kerana tak menangis. Kerana menangis kerana hati yang degil. Awaklah dahsyat sangat hati ni, tak nak menangis. Sebut nama Allah pun tak bergetar. Subhanallah pun tak bergetar. Rupa-rupanya cek balik. Bila kita tengok cerita Korea je kita menangis. Allah jauhkan kita sensitif dengan Allah. Sebab yang lain kita boleh menangis. Yang tak ada kaitan dengan syurga dan neraka kita boleh menangis. Allahu Akbar. Ni kisah daripada Arab Badawi, jadi contoh kepada kita. Macam mana Arab Badawi tadi bagi salam, kemudian dia baca ayat Al-Quran, kemudian dia minta kepada Nabi. Dan aku telah datang kepadamu dalam keadaan memohon ampun dari segala dosaku dan mengharapkan syafaatmu kepada Tuhanku. Semua kita ni tujuan pergi Madinah, pergi nak buat amal ibadah, nak menggandakan pahala pada amal ibadah kita, kemudian nak dekat dengan Allah, nak dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, nak dekat dengan Allah melalui syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak Rasulullah kenal kita, nampak kita, kenal umatku datang berziarahku. Satu ketika nanti kita dikenali yang pernah berada di hadapan makam baginda sallallahu alaihi wasallam. So apatah lagi kalau kita minta syafaat. Syafaat Nabi ni untuk orang puasa, yang macam kita-kita ni lah. Untuk orang yang kita senang ceritalah, makam paling rendah sekali lah. Macam tu lah. Banyak dosa ni kita sangat perlukan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi syafaat kat seluruh manusia. Special kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Khusus kepada orang yang berdosa. Allahu Akbar. Kalau para salafus salih, para sahabat, para alim ulama yang bertakwa, mereka ini barangkali kekuatan ketakwaan mereka tu dah cukup. Kita ni yang perlukan syafaat. Bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri diberi kelebihan untuk memberi syafaat kepada orang lain. Dia tengok sahabat dia masuk dalam neraka, ya Allah, tu sahabatku aku jumpa dekat Al-Falah hari tu ni, selamatkanlah dia ya Allah. Maka kita diberi kelebihan kerana syafaat kita, sahabat tadi selamat. Allahu Akbar. Kerana syafaat sahabat kita, kita selamat. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Arab Badawi tadi dalam satu syair disebut, orang Arab ni tak akan lari daripada syair. Ya khaira man dufinat bil qa'i a'zamhu fataba min taybihin al-qa'u wal akimu nafsil fida'i liqabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karam. Wahai manusia yang terbaik, bersemadi dalam bumi jasadnya, maka harumlah lembah dan bukit dengan keharumannya. Jiwaku jadi tebusan kubur yang engkau penghuni di dalamnya. Di dalamnya ada peribadi yang suci, pemurah lagi mulia. Syair daripada Arab Badawi. Kemudian Al-Utbi meneruskan ceritanya. Kemudian lelaki itu pun dia berpaling. Masa tu peristiwa berlaku tu, Al-Utbi tu ada dekat dia. Duduk di sisi Arab Badawi. Dia dengar semua permintaan Arab Badawi tadi. Selepas lelaki tu pergi, tiba-tiba mataku mengantuk, Al-Utbi menyatakan. Dia pun tertidur. Dalam tidur Al-Utbi bermimpi. Apa dia mimpi? Aku bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku, dan baginda bersabda. Zaman Al-Utbi makam Nabi itu lengang lagi.
Kalau kita buat tidur kat situ sedar-sedar memang duduk jauh nun di sana. Wallahu alam kat mana. Dekat Bakat barangkali. Allahu akbar. Kemudian aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku dan baginda bersabda, "Wahai Utbi, pergi berjumpa dengan Badawi tadi." Badawi tu Arab Badawi lah kan. Arab Badawi ataupun disebut sebagai Arab kampung. Dan khabarkan berita gembira kepadanya bahawa Allah telah mengampuninya. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Maka kisah Utbi ni Imam Nawawi letakkan dalam kitab Al-Idah fil Manasik. Kitab ni adalah kitab tentang manasik haji karangan Al-Imam Nawawi, diterjemah disyarahkan oleh ulama Nusantara kita Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Allahu akbar. Maka Imam Nawawi memuji ucapan Badawi tersebut dan menganjurkan agar ianya diamalkan ketika kita berziarah ke makam berziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ikut macam mana Arab Badawi tadi berdoa. Sebab dapat gambaran penerimaan doa tadi ni. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian kata Al-Imam Nawawi, ditambah lagi 2 bait. Ditambah lagi 2 bait di sini. Antas syafi'ul ladzi turja syafa'atuhu 'ala as-sirati idza ma dalatil qadamu wa sahibika fala ansahuma abadan minni salamu 'alaikum ma jaral qalam. Engkaulah pemberi syafaat yang diharapkan syafaatnya ketika tergelincir segala kaki, ketika melintasi titian sirat. Kaki tergelincir ketika melintasi titian sirat. Bawah titian sirat tu ada neraka Jahannam. Dalam neraka Jahannam dikhususkan kepada orang Islam yang fasik. Duduk paling atas sekali, bawah titian sirat. Untuk Islam yang fasik. Neraka lain banyak lagi. Neraka khusus untuk orang kafir, khusus untuk musyrikin, munafiqin. Itu neraka lain. Dalam neraka Jahannam memang khusus kepada orang Islam yang fasik. Allahu akbar. Ketika melintasi titian sirat dan 2 sahabatmu iaitu Abu Bakar dan Umar, aku tidak akan lupa selama-lamanya dariku ucapan salam untuk kamu sebanyak tulisan qalam. Qalam itu tulisan Al-Quran. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Muslimat, dalam satu hadis diceritakan dalam satu hadis sikit lagi, di mana ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat ni tanya, wahai Nabi, ketika nak berdoa ni, kaedah berdoa ni, sahabat tanya kepada Nabi, Nabi ada sebut, sahabat ada katakan, doa boleh tak saya nak selawat, nak kaedah berselawat. Nabi sahabat tanya kepada Nabi macam mana kaedah berdoa. Kemudian Rasulullah kata berselawat kemudian berdoa. Kalau macam tu saya nak selawat setengah, kalau ada selawat 50, berdoa 50. Macam tu lah, lebih kurang kan. Kalau per 10 pula, selawat 5, berdoa 5. Rasulullah kata khair, baik. Fa in zitta, kalau kamu tambah lagi baik. Kalau macam tu saya buatlah, contohlah saya buat 2/3. 2/3 tu maksud kata 7, kalau kata 10 minit, 7 minit tu saya selawat, lagi 3 minit tu saya doa. Rasulullah kata khair. Fa in zitta, kalau tambah lagi baik, tambah selawat tu lagi baik. Kemudian sahabat kata apa? Kalau macam tu, semua tu saya selawat lah. Rasulullah kata, idzan, khair, bagus. Bila kamu buat macam tu semua pun, dah tak mengapa dah. Sebab apa? Apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada orang yang berselawat semua tu. Disebut di sini,
Allah Ta'ala akan cukupkan apa yang kita kehendaki. Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Maksud kata muslimat bukan tak boleh berdoa, bolehlah muslimat. Tapi dalam hadis disebut, banyakkan selawat, segala kehendak kita tersemat dalam hati kita, Allah Ta'ala yang tahu. Dengan banyaknya selawat itu, Allah Ta'ala akan makbulkan segala keinginan kita, cukupkan keperluan kita, ampunkan dosa-dosa kita. Sebenarnya muslimat tak susah pun. Penuhkan hari kita dengan selawat. Kalau ikut tu dalam 10 minit, saya kata itu dalam 17 minit kita dah boleh dapat 1000 dengan selawat yang ringkas. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selawat yang ringkas. 10 minit. Saya ada buku yang saya bawa ni, buku 25 selawat daripada Syekh, disusun oleh Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Profesor Doktor Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki yang menyusun selawat-selawat ni. Dalam selawat ni dia tak ada pun, tak nampak pun macam kandungan-kandungan doa. Tetapi Allahu Akbar, Masya Allah, mengambil kira daripada hadis tersebut. Kalau kita selawat kan ada selawat Al-Fatih kan. Selawat Fatih, selawat kamilah, Allahumma salli salatan kamilatan ila akhir. Semua selawat tu adalah selawat tafrijah, nariyah, yang disebut sebagai tak boleh selawat macam ni. Boleh, jangan risau muslimat, teruskan buat buka telinga. InsyaAllah dengan selawat, perbanyakkan selawat, maka segala permintaan kita, segala keinginan kita, segala dosa-dosa kita insya-Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So saya pun kalau kita tengok, kalau saya 10 minit dengan 25 selawat ni insya-Allah sampai 10 minit. Penuhkan setiap hari. Lalu inilah yang menjadi perantaraan kita. Perantaraan kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, perantaraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan-golongan yang menyatakan bahawasanya tawassul tu syirik, istighatsah tu syirik. Allahu Akbar. Kita bukan minta suruh Rasulullah yang ampun dosa kita. Kita minta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk mengampunkan dosa kita. Sebab mereka menyamakan kita ni seperti mana orang-orang musyrikin yang menjadikan berhala sebagai perantaraan kepada Allah. Orang musyrik ni mereka percaya ada Allah, tapi mereka guna berhala untuk mohon segala hajat. Lalu mereka nyatakan bertawassul dan istighatsah itu dalam benda yang sama. Allahu Akbar, sangat-sangat jauh. Kita kena ingat istighatsah ni, contoh kita pernah diajar oleh satu hadis Rasulullah SAW mengajar kita, kalau kita perlukan kepada pertolongan, kita cukuplah kita dengan berdoa. Kita ya ibadallah a'inuni. Itu dalam hadis tu. Kita perlu, tiba-tiba kereta kita tayar pancit. Orang perempuan tahu buat apa? Tengok je kan. Masa tu tadah tangan doa, ya ibadallah a'inun. Kita suruh siapa tu? Wahai hamba-hamba Allah. Boleh tak? Boleh. Nanti Allah Ta'ala hantarlah siapa hamba Allah duduk tengah highway, tak ada siapa makhluk mana pun kita tak nampak yang rupa manusia, kita pun tadah tangan, ya ibadallah a'inuni. Kita minta kan, a'inuni, tolonglah aku wahai hamba-hamba Allah. Allah Ta'ala hantarlah makhluk dia, jin Islam ke, mailah mana-mana kan. Rupa tak usah ambil kira lah muslimat. Yang penting dia boleh tolong kita. Boleh tak kita minta tolong macam tu? Kita ada anak, minta tolong anak kita. Takkan anak kita nak kata mak ada Allah, minta ke Allah? Boleh tak? Boleh. Allahu Akbar, Masya Allah. Sangat salah kalau mereka menganggap kita bertawassul dengan seolah-olah kita menjadikan orang yang kita tawassul itu satu berhala. Allahu Akbar. Wal'ayazubillah. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita yang terbaik sekali adalah dengan perbanyakkan selawat. Itu yang terbaik. Banyakkan selawat. InsyaAllah dengan kita perbanyakkan selawat, apa-apa saja keinginan kita
apa yang kita nak lakukan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi saya kalau muslimat nak dapatkan buku selawat ni pun ada dekat belakang tu. Tak mahal muslimat, RM10. RM10 saja. Itu bukan nilai pada ilmu pada buku tu, bukan nilai dia. Cuma ini adalah salah satu kita bab penyebaran perkara-perkara kebaikan. Jadi saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Jika Allah Taala izinkan, kita akan berjumpa pada hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah.